Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan hidayah Allah dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu di dalam pertemuan kita ini untuk kita membicarakan sikit tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kalau kita bertanya kepada anak-anak kita, apakah dia nak jadi, ataupun apakah cita-citanya apabila dia besar nanti? Macam berbagai jawapan yang kita terima. Ada yang kata nak jadi doktor, ada yang kata nak jadi engineer, ada yang kata nak jadi lawyer, ada yang kata nak jadi pensyarah. Semuanya nak jadi kerja yang berpangkat-pangkat, kerja yang mempunyai jawatan-jawatan yang tinggi, kerja yang mempunyai gaji yang lumayan. Tak ada pun yang kata saya nak jadi tukang sapu sampah, saya nak buang sampah, saya nak kerja-kerja, saya nak jadi cleaner, atau saya nak kerja jadi guard, security guard. Tak ada pun yang cakap macam tu. Sebab apa? Sebab dia gaji murah, kerja yang low standard lah, kerja yang rendah standardnya. Semua orang tak nak, sebab gajinya rendah. Sebab apa? Semua nak kerja yang punya jawatan-jawatan yang tinggi, pendapatan lumayan dan sebagainya. Pernahkah kita terfikir kerja apa yang paling baik? Apakah kita jadi arkitek, ataupun lecturer, atau doktor, atau engineer dan sebagainya? Itu orang yang berjaya. Itu kerja yang paling baik. Kalau kita beranggapan begitu, kita adalah salah. Kita adalah salah. Orang yang punya jawatan yang tinggi dan pendapatan yang lumayan bukanlah orang yang berjaya. Sebab orang yang berjaya sebenarnya ialah orang yang dapat taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Walaupun dia tidak punya jawatan yang tinggi dan tidak punya pendapatan yang tinggi. Walaupun dia tidak punya jawatan yang tinggi dan tidak punya pendapatan yang banyak, tetapi dia taat perintah Allah SWT dan ikut sunnah Rasulullah SAW. Itulah orang yang berjaya. Jadi orang yang paling berjaya di atas dunia ni ialah Nabi SAW. Orang yang paling berjaya ialah Nabi SAW. Selepas itu ialah para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana Allah SWT telah redha kepada mereka semasa mereka hidup di atas dunia lagi. Inilah orang yang berjaya. Bukan doktor, bukan arkitek, bukan lecturer, bukan profesor, bukan engineer. Tetapi kita tengok Nabi SAW dan para sahabat, mereka telah berjaya walaupun mereka tidak mempunyai jawatan yang tinggi. Nabi SAW sendiri pun tak pernah masuk sekolah, seorang yang ummi. Orang yang ummi, tak tahu membaca dan menulis, kerana tak pernah masuk sekolah. Tapi orang yang berjaya. Jadi kejayaan bukanlah letak pada degree, bukan letak pada jawatan,
bukan letak pada pangkat kedudukan, dan bukan letak pada pendapatan yang lumayan. Tapi kejayaan ialah di sisi Allah SWT. Apabila kita dapat taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah orang kaya. Hari ini tak ada pun orang, kalau kita tanya kepada anak-anak kita, kamu nak kerja apa, macam-macam bagi tahu kerja itulah kerja ni. Tak ada pun kata, dia kata, saya nak buat kerja macam Nabi buat kerja. Sebab saya nak jadi orang yang berjaya. Orang yang berjaya adalah Nabi. Jadi saya nak buat kerja Nabi. Kerana itulah kerja orang yang berjaya. Kemudian kerja Nabi itu telah dibuat oleh sahabat. Kerana itu sahabat berjaya. Sehingga Allah SWT redha kepada sahabat. Tak ada pun orang kata, saya nak buat kerja Nabi. Saya nak buat kerja macam sahabat-sahabat Nabi buat. Tak ada. Apa dia kerja Nabi? Apa dia kerja Nabi? Kerja Nabi adalah dakwah. Kerja Nabi adalah dakwah. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang buat kerja dakwah ini dipanggil da'i. Da'i ialah orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja yang paling tinggi, yang paling mulia, kerja yang sebenar-benarnya ialah da'i. Iaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kerja yang sebenar, itulah kerja orang yang berjaya. Inilah orang yang berjaya apabila dia menjadi seorang da'i. Tapi kalau kita tanya kepada anak-anak kita, tak pernah keluar apa kata itu. Saya dah besar nanti, saya nak jadi seorang da'i. Saya nak jadi seorang pendakwah. Saya nak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Pada inilah kerja yang sebenar-benarnya. Kerana kerja umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengajak manusia kepada Allah SWT. Kerja Nabi SAW ialah amrun bil ma'ruf nahyun 'anil munkar, iaitu mengajak dengan ma'ruf yang mencegah dari munkar. Kita lihat pada hari ini kan, orang yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam dunia ni banyak ke sedikit? Yang ada kalimah ni sikit je sebenarnya penduduk dunia ni. Banyak lagi manusia atas dunia ni yang belum ada kalimah, yang tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kemungkaran yang paling besar. Sepatutnya kita kena buat kerja menyampaikan kalimah ini kepada orang yang tak ada kalimah. Kalimah apa? Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita nak sampaikan kepada orang yang belum ada kalimah. Masih ramai lagi orang atas dunia ni belum ada kalimah. Jadi kita nak sampaikan. Ini kerja paling besar. Supaya manusia ni tahu siapa penciptanya dan kenapa dia dihidupkan di atas dunia ini. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Tuhan. Selain daripada Allah itu bukan Tuhan. Selain daripada Allah SWT adalah makhluk. Ajak manusia kepada kalimah, supaya mereka kenal siapa Tuhan yang menciptakannya. Kemudian baru kita kena bagi tahu kepada dia kenapa manusia dicipta. Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Tujuan Allah SWT menciptakan jin dan manusia ialah supaya jin dan manusia ini menyembah Allah. Jadi kita lihat orang yang ada kalimah la ilaha illallah tapi tak menyembah Allah, tak sembahyang. Berapa ramai? Yang tak ada kalimah ramai. Lebih ramai daripada yang ada kalimah. Yang kafir yang tak ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni ramai, lebih ramai daripada orang yang ada kalimah.
Daripada orang yang ada kalimah pula, yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni ramai. Tapi sikit saja yang sembahyang. Sikit saja yang sembah Allah. Yang banyak tak sembahyang. Berapa peratus dia sembahyang? Sembahyang 5 kali sehari semalam. Sembahyang 5 waktu sehari semalam. Berapa ramai? Sebenarnya sikit je. Beberapa peratus saja. Inilah sebenarnya kemungkaran yang paling besar. Kita disuruh buat kerja amru bil ma'ruf, mengajak, menyuruh kepada ma'ruf, wa nahyun 'anil munkar, dan melarang daripada munkar. Kemungkaran yang paling besar ialah pertamanya orang mensyirikkan Allah SWT, tidak beriman dengan Allah SWT, yang tidak kenal penciptanya. Dan kemungkaran yang kedua paling besar ialah manusia tidak sujud pada Allah SWT, tidak sembah Allah SWT, tidak solat 5 waktu sehari semalam. Yang pertama, yang tak ada kalimah. Kita kena ajak dia kepada kalimah, mengucapkan kalimah ini, mengucapkan 2 kalimah syahadah. Yang kedua, orang yang ada kalimah tetapi tidak menunaikan hak kalimah. Tidak tahu kenapa dia diciptakan, hanya dia mengucap saja 2 kalimah syahadah, kemudian tak tahu sebab apa dia diciptakan. Dia diciptakan untuk menyembah Allah. Kemudian barulah perintah-perintah Allah yang lain. Sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan sebagainya. Tapi nombor satu sekali yang menjadi tiang agama Islam itu ialah solat, iaitu sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kalau yang ini pun tak dibuat, macam mana yang lain nak buat? Jadi bila kita dah solat, kita pula kena ada ilmu tentang solat. Daripada bersucinya, daripada wuduknya, daripada mandinya, sebagainya. Daripada solatnya, kena ada ilmu tentang tu, kena belajar hukum hakam dia, rukunnya, sunatnya, perkara yang batalnya dan sebagainya. Kena belajar supaya sembahyang kita tadi akan ada kualiti. Kemudian bagaimana nak mendapatkan kekhusyuk orang sembahyang? Khusyuklah wuduk. Dan sembahyang pula tu ialah secara yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di mana azan diazankan, iaitu sembahyang secara berjamaah. Jadi itulah tugas kita sebenarnya. Itulah kerja kita yang sebenarnya. Yang kita dah lupa, yang kita tidak buat. Jadi kepada orang-orang yang bukan Islam, orang-orang kafir, itu dakwah yang sebenarnya. Kerana dakwah ini mengajak orang kafir kepada Islam. Mengajak kafir kepada Islam. Mengajak orang yang mensyirikkan Allah, yakni orang yang menyekutukan Allah SWT, supaya mentauhidkan Allah SWT. Itu dakwah yang pertama, iaitu mengajak kafir kepada Islam. Mengajak orang-orang yang menyekutukan Allah SWT ini supaya mereka mentauhidkan Allah SWT. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan mengakui bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT. Itu yang pertama. Itu dakwah sebenarnya. Dakwah kafir kepada Islam. Dan kepada orang-orang Islam ni memang dia dah ada kalimah tu. Memang dia dah mengucap 2 kalimah syahadah. Dia dah ada kalimah syahadah. Apa yang kita perlu buat? Tarbiyah. Kita kena mendidik dia. Tarbiyah wa ta'lim, iaitu kita mendidik dia dan memberi ilmu pada dia. Tarbiyah mana pendidikan, ta'lim pelajaran. Kita sudah ada kalimah dah, tetapi untuk kita beramal dengan kalimah tu, kita kena ditarbiyah, dididik. Dan kita kena ada ilmu. Kita kena belajar ilmu-ilmu tentang itu. Jadi sinilah para ustaz, para ustazah, mereka berjuang untuk menyampaikan ilmu, nak mengajar supaya orang ada ilmu. Dengan ada ilmu barulah dia boleh beribadah dengan sempurna. Jadi kerja inilah yang kita hari ini dah tinggalkan. Yang mana tugas kita ialah menyampaikan walaupun sepotong ayat.